Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Amiruddin bin Muhsin. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak, Teluk Intan. Untuk kali ini saya akan menunjukkan bab 6 iaitu hukum linear dalam matematik tambahan tingkatan 4. Dalam hukum linear ini, saya akan tunjukkan untuk mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Baiklah murid, mengaplikasi hukum linear kepada hubungan tak linear. Mari kita terokai dengan penerokaan yang pertama. Sebagai contoh, Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3X. Baiklah murid, kita katakan ini sebagai persamaan tak linear ataupun PTL. Okey. Jadi persamaan tak linear ni kerana mempunyai 2x kuasa 2. Kerana persamaan ini membentuk graf melengkung. Okey. Jadi daripada persamaan tak linear ini kita hendak membentuk kepada persamaan linear. Okey. Jadi, bagaimana untuk menukar kepada persamaan linear? Iaitu, cara dia ialah kita bahagikan persamaan tersebut dengan nilai X. Maka kita akan dapat persamaan tersebut adalah Y per X sama dengan 2X tambah 3. Dan kita katakan persamaan ini telah membentuk satu persamaan linear. Ataupun kita katakan sebagai PBL. Dan setelah kita mendapat bentuk linear, maka kita akan dapat satu lakaran graf iaitu satu garis lurus yang berbentuk linear. Daripada bentuk linear ini, kita boleh katakan sebagai persamaan linear iaitu Y sama dengan MX tambah C. Y mewakili Y per X, M mewakili 2 dan X besar mewakili X dan C sebagai pemala mewakili 3. Kita tukar kepada bentuk graf, jadi paksi Y ialah Y over X, paksi X kita akan dapat adalah bentuk X, dan nilai keturunan ataupun M ialah 2 dan pintasan Y iaitu C, kita dapat nilai dia ialah 3. Maka daripada persamaan tak linear, kita boleh tukar kepada persamaan linear dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Okey, mari kita terokai dengan penerokaan contoh kedua. Bagaimana cikgu nak mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear? Cikgu ambil contoh. Y sama dengan A X kuasa B. Okey. Ini adalah salah satu daripada persamaan tak linear kerana X mempunyai kuasa B. Dan kita katakan sebagai PTL. Dan bentuk persamaan tak linear ini menjadi bentuk sebagai kubik. Okey. Okey, daripada persamaan tak linear ini kita hendak membentuk kepada persamaan linear. Jadi, apabila ada kuasa iaitu X kuasa B, kita akan gunakan kaedah log, iaitu kita letakkan log sebelah kiri dan sebelah kanan, maka kita akan dapat log Y sama dengan log AX kuasa B. Di sini pelajar-pelajar kena ingat balik bagaimana hukum log apabila kita hendak membentuk kaedah log. Dan cara dia ialah log Y sama dengan B log X tambah log A. Okey. Maka daripada persamaan ini, log Y sama dengan B log X tambah log A, kita akan dapat satu persamaan bentuk linear ataupun kita katakan sebagai PBL. Dan kita akan dapat
satu garis lurus di dalam graf. Okey murid, mari kita nyatakan apakah mewakili paksi Y dan mewakili paksi X. Okey, daripada Y sama dengan MX plus C, maka kita boleh katakan paksi Y mewakili log Y, paksi X mewakili log X. Boleh murid teka, apakah nilai keturunan ataupun M? Yes, nilai M mewakili nilai B ataupun keturunan mewakili B. Nilai C adalah log A, iaitu pintasan Y. Bagaimana untuk mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear? Sebagai contoh, 1. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan XY sama dengan KX kuasa 2 tambah HK. Garis lurus diperoleh dengan memplotkan Y melawan X kuasa 2 seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Diberi keturunan garis lurus itu ialah 3. Cari nilai H dan nilai K. Okey, untuk penyelesaian kita katakan HY sama dengan KX kuasa 2 tambah HK ni sebagai persamaan tak linear ataupun PTL. Okey, jadi bagaimana kita nak tukarkan kepada bentuk linear? Maka kita bahagikan persamaan tersebut dengan nilai H. Maka kita dapat nanti adalah Y sama dengan K per H X kuasa 2 tambah K. Dan ini membentuk satu persamaan bentuk linear, ataupun kita katakan sebagai PBL. Daripada persamaan bentuk linear ini, kita bentukarkan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kalau murid-murid lihat pada graf, paksi Y mewakili Y dan paksi X mewakili X kuasa 2. Bagaimana kita hendak mendapatkan nilai H dan nilai K? Okey, mari kita lihat. Kita katakan K sebagai pintasan Y. Okey, kerana C mewakili K. Dalam graf, pintasan Y ialah 6. Jadi, K sama dengan 6. Untuk mendapat nilai H, kita katakan K per H mewakili keturunan ataupun M. Di dalam soalan, diberi nilai keturunan adalah 3. Jadi, K over H ataupun K per H sama dengan 3. Maka kita dapat H sama dengan K per 3. Oleh kerana kita dapat nilai K sama dengan 6, kita gantikan dalam persamaan H sama dengan 6 per 3 dan nilai H adalah 2. Mari kita lihat contoh seterusnya. Okey. Rajah menunjukkan graf garis lurus log 10Y melawan X. Cari suatu hubungan yang mengaitkan X dan Y dalam sebutan logaritma. Okey. Dan B, ungkapkan Y dalam sebutan X. Untuk penyelesaian, kita katakan C sama dengan 1, iaitu berpandukan graf, diberi C adalah 1, dan untuk mendapatkan keturunan, okay, kita gunakan dua titik itu, iaitu satu di pintasan Y dan satu lagi di koordinat 8, 7. Jadi kita gunakan formula M, iaitu Y2 tolak Y1 dibahagi dengan X2 tolak X1, dan kita akan dapat nilai M adalah 6 per 8, dan kita pemudahkan, kita dapat nilai M adalah 3 per 4. Untuk menjawab soalan A, okay, kita katakan sebagai satu garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C.
Dan melihat pada graf tersebut, log 10y mewakili paksi y dan M mewakili 3/4. X mewakili adalah X dan C adalah pintasan Y, kita katakan sebagai 1. Maka hubungan yang mengaitkan X dan Y dalam sebutan logaritma adalah seperti berikut. Log 10y sama dengan 3/4x tambah 1. Baiklah murid, untuk menjawab soalan B, ungkapkan Y dalam sebutan X. Mari kita gunakan persamaan yang kita dapat tadi, iaitu log 10y sama dengan 3/4x tambah 1. Soalan hendak kita ungkapkan Y dalam sebutan X. Maka, kita gunakan kaedah hukum log tukar kepada hukum indeks. Jadi, kita pindahkan, kita akan dapat Y. Log 10y kita pindahkan sebelah kanan, maka kita akan dapat nilai dia ialah 10 kuasa 3/4x tambah 1.